أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah ta'ala, dapat kita sama-sama berkumpul. Last kita baca kuliah hari apa tu? Puan Mardiana, berapa hari bulan? Bulan 5 tu? 6 bulan 5 Jadi baru ni bulan ni 2 kali kan. Baru ni 6 hari bulan 6 kita dah habis iradah, betul? Belum lagi. Aitai dalil nakli tu belum lagi. Baik. Okey, tak apa. Kita tengok balik kepada sifat iradah. Ya. Jadi sifat iradah Allah Subhanahu wa taala ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Itu wajib bagi Allah taala. Wajib pada apa? Ibu-ibu, wajib, sifat wajib bagi apa? Wajib pada apa? Minta maaf. Segala sifat yang kita belajar ni, yang wajib bagi Allah ni, wajib pada apa? Lama tak jumpa cikgu, teacher. Sihat lah. Bila saya dengar dah tu jawapan tu. Apa dia? Pada tu dah betul lah. Pada apa? Jangan pada apa betul sudah. Aktiviti harian pula dah. Ini kalau saya teacher kat sekolah Serakotan. Tu. Sekejap, cuba tengok kitab dulu. Sebelum menjawab tu tengok kitab dulu. Sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah iradah, iaitu berkehendak. Wajib yang sifat wajib ni wajib pada akal. Ingat. Pasal kita akan ulang benda ni. Wajib pada akal maknanya apa? Akal tidak boleh terima akan ketiadaannya. Sifat iradat ni kita tak boleh terima dia tak ada. Nampak di situ. Boleh. Pasal kita dah sampai sifat ke-8 ni, patut benda dah sama. Saya kalau boleh selaras. Tak kira kita mengaji sebulan sekali ke, 4 kali sebulan ke, ataupun 2 kali sebulan ke, kalau boleh semua dapat selaras. Iaitu kita faham dah sifat wajib yang ke-8. Contoh ni, iradah adalah iradah
Iaitu berkehendak. Wajib pada apa? Wajib pada akal. Sebab bila kita belajar tentang pembahagian hukum ni ada 3. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Baik, bila sebut hukum akal ini ada 3. Hukum akal ada 3, iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Wajib pada akal, akal tidak boleh menerima akan ketiadaannya. Bila sebut mustahil pada akal, akal tak boleh terima akan adanya. Di situ. Kalau harus pada akal, dia boleh ada, boleh jadi tiada. Akal boleh terima ada, terima tiada. Boleh. Harus pada akal. Sebab tu kalau ada percontohan, dia bagi contoh macam ni. Adalah satu makhluk, ekor macam ekor lembu, boleh buat sup ekor, contoh. Badan macam badan kuda, kepala macam kepala rimau, dia ada sayap macam burung helang, dia ada kaki macam, contohlah. Ada yang kata mustahil pada akal. Betul atau tidak? Cikgu sabar dulu, cikgu sabar. Sebelum cakap betul tidak, ada fikir dulu Puan Mardiana, betul ke tidak? Betul lah lagi. Tu. Cikgu cakap macam ni, kalau ustazah cakap macam ni, makna dia tak erti. Kalau cikgu ke siapa orang awam, kalau dia cakap macam ni, kita boleh gagah lagi. Kak Su, betul ke tak betul? Makna mustahil pada akal. Akal kita tak boleh terima akan adanya, tapi akal kita boleh bayang tak benda tu. Senang cerita kartun lah, betul Kak? Boleh. Kita biasa tengok kartun, sudahlah. Bukan suruh tengok kartun banyak-banyak. Makna kata gajah ni boleh panjat pokok tak? Adatnya tak boleh. Hukum adatnya tak boleh. Tengok kaki tangan besar mana, dia punya tapak bulat tu macam spera tu. Dia boleh cekam ke? Tapi kalau kartun, jangankan panjat pokok, terbang pun cerita Dumbo tu. Kan? Dia punya apa? Telinga tu jadi sayap. Tapi dia punya telinga sebesar-besar amatlah besarnya. Jadi harus saja. Tapi kalau mustahil pada akal, akal tak boleh terima akan adanya. Contoh, Allah ada sekutu, Allah ada anak, Allah ada isteri. Tak boleh terima akal kita. Sebab Allah tu sifatnya wahdaniyah. Kita dah belajar dah. Betul lah cikgu? Alamak, dia punya tunjuk tu confirm lah. Dia bukan tunjuk kata betul dah. Mana kalau betul-betul Kak Su. Kalau salah. Kalau saya cakap salah, cakap salah. Betul salah Ustaz. Tak betul. Kadang-kadang tergeliat lidah kita. Nama pun terbalik. Wajib adat mustahil, wajib adat mustahil adat, wajib akal mustahil akal. Kadang-kadang tergeliat lidah kita. Tapi kalau betul, betul. Kalau salah. Kalau tersilap, tergeliat begitu. Jadi kembali kita tadi, kalau mustahil pada akal, akal tak boleh terima akan adanya. Kalau wajib pada akal macam ni, sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah iradah. Wajib pada akal, maknanya akal tak boleh terima akan ketiadaannya. Sifat iradat itu akal kita tak boleh terima. Sebab kalau tidak ada sifat berkehendak atau maha berkehendak ni, tu yang kita tengok tu perenggan kedua tu. Dalil akalnya ialah kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, nescaya dia dipaksa atau digagahi. Dan kalau Allah itu boleh dipaksa atau digagahi, bermakna dia lemah. Sedangkan kita telah mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu maha berkuasa dengan dalil-dalilnya yang telah kita belajar di dalam sifat kudrah. Pasal tu sequences dia tu, dia punya kita kata, susunan dia tu, tertib dia tu memang tertib yang munasabah. Ya, disebutkan tertibut ta'akuli. Dia ada dua, tertibut zikri dan tertibut ta'akuli. Susunan itu, susunan yang dikatakan tertibut zikri, senang kita nak sebut, senang kita nak hafal.
Dan yang kedua dikatakan tartibut ta'aquli, tertib susunan dari wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman, tertib dia munasabah. Lepas kita belajar kudrah, kita masuk iradah. Bila kita masuk iradah, kembali kepada sekiranya Tuhan itu tidak berkehendak, maka ianya boleh digagahi, ia boleh dipaksa. Sedangkan kita dah belajar dalam sifat kudrah, yang Allah Ta'ala berkuasa ke atas setiap sesuatu. Sesuatu yang apa kak? Yang mungkin. Ingat ke tak? Ini bukan segalanya yang mungkin headwind tu, bukan tu. Ini mungkin makna boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh tak? Apa makna mungkin? Mungkin lah. Tak. Bila sebut mungkin ni apa? Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Di situ. Sebab contoh Allah akan cipta tak sesuatu yang mustahil pada akal. Kak Su, boleh tak? Allah cipta tak sesuatu yang mustahil pada akal? Jangan angguk dulu, fikir dulu sebelum jawab. Boleh tak Allah Ta'ala cipta sesuatu yang mustahil pada akal? Apa makna mustahil pada akal? Akal kita tak boleh terima akan adanya. Soalan ini yang saya pernah ditanya, yang pernah saya sebutkan. Sewaktu di Netherlands dulu, dia tanya, kalau macam tu Tuhan, apa nama dia kata? Dia kata Allah Ta'ala memang direct dia sebut, ayat Quran ni sebut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Berkuasa menjadikan atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang mungkin, yang tidak mustahil pada akal. Ni kena faham, sebab tu saya sebut, kalau kita lajak bagi ilmu Puan Mardina, memang lajak, hak ni kita tak faham lagi, no point. Saya ulang sekali lagi. Bila, apa tadi soalan tadi? Boleh tak Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu yang mustahil pada akal? Mustahil pada akal contohnya, tadi ada anak, ada isteri, maka tak, memang tak. Sebab itu adalah mustahil pada akal. Sebab Allah tu sifatnya wahdaniyah. Nampak di situ. Sebab tu kita kena faham juga serba sedikit istilah dia. Sebab bila digoreng dengan soalan macam tu, hangit tak kepala otak kita? Hangit. Tapi kalau kita reti jawab, itu mustahil pada akal. Soalan tu sendiri tak kena, tak betul, tak selayaknya untuk Allah Ta'ala. The question itself tak selayaknya. Kalau kita orang mengaji, kita tahulah, kita kata soalan tu tak kena, tak kena, tak layak soalan tu ditanya, kerana ianya mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Akal tak boleh terima akan adanya. Adanya apa? Contoh, anak bagi Allah, isteri bagi Allah, sekutu bagi Allah, dan segala sifat yang mustahil bagi Allah. Tu jawapan dia. Jadi sebab itulah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebelum ni kita belajar dalam bab kudrah dan masuk kita dalam bab iradah. Jadi Allah Ta'ala menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya dengan qada dan juga qadar. Apa yang berlaku pasti tetap akan berlaku, apa yang tidak akan berlaku tidak akan berlaku. Telah pun Allah tetapkan sejak azali. Siapa ingat mana azali? Siapa ingat? Okey, lepas tu ada akhir tak? Tak ada awal. Kemudian siapa ingat pengajian dulu kita belajar di dalam bab wujud? Siapa ikut daripada mula? Siapa tak pernah miss dari kelas 1 sampai lah? Kalau ada, Masya Allah lah. Ada? Payah, memang payah ibu-ibu kita nak mengaji ni, tapi tak apalah, daripada tak main langsung kan. Sebab rata-rata saya tengok kanan kiri memang silih berganti. Saya tengok
Mata ni dah rabun, dia tambah spek lagi, insya-Allah lah. Gitu. Tak apa. Kalau yang mengaji pada awal itu sifat wujud kita dah terang, wujud terbahagi kepada 3, betul? Wujud yang, siapa ingat? Tak apa, belik-belik pun tak apa, kokok ada tulis mana-mana. Siapa yang baru hari ni datang? Oh, semua pernah datang lah. Akak first time? Akak first time betul, confirm Akak first time datang hari ni? Okey, tak apa. Saya tak tanyalah akak tu maksudnya. Jadi, ya. Wujud dulu masa kita mengaji dulu terbahagi kepada 3, iaitu wujud yang hakiki, wujud yang majazi, wujud yang aradi. Ingat? Tu. Lama punya cerita, entah sebelum PKP kot, entah. Tak apalah kita ulang-ulang. Tauhid ni dia kena ulang-ulang. Dia kena ulang-ulang. Dia boleh ingat ke? Macam saya sendiri mula-mula, tak boleh. Dia kena lama-lama proses, gitu. Jadi wujud terbahagi kepada 3, betul tak? Siapa yang ingat? Ya. Wujud yang hakiki, wujud yang majazi, wujud yang aradi. Wujud yang hakiki ni maknanya wujud yang sebenar-benar wujud, ataupun disebut sebagai haqiqatul wujud. Wujud yang hakiki, atau dikenali sebagai wujud yang zati, wujud pada zat. Jadi apa ciri dia? Ciri dia ada 2, iaitu ciri dia ianya wujud yang tak ada mula, wujud yang tak ada akhir. Nampak? Ya? Wujud yang tak ada mula dan wujud yang tak ada akhir. Apa maknanya? Maknanya wujud yang yakni yang wujud itu bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa. Itu maknanya. Cirinya saya sebut tadi. Cirinya tak ada mula pada kewujudan dia, tak ada akhir pada kewujudan dia. Okey. Makna daripada ciri itu, ianya bersifat dengan sifat qidam, ianya bersifat dengan sifat baqa. Faham? Jadi untuk siapa? Hanya untuk Allah. Zat dan sifat Allah Ta'ala wujudnya hakiki, wujud yang hakiki. Nampak? Zatnya Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi wujud yang hakiki itu zat Allahu Subhanahu wa Ta'ala, kerana dia punya cirinya tadi, ianya tak ada kesudahan, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Dia wujud yang sebenar-benar wujud, iaitu dia ada sifat qidam dan juga baqa. Baik. Yang kedua, wujud yang majazi. Ingat tak? Wujud yang majazi itu apa maknanya? Wujud dia tu ada permulaan dan ada kesudahan. Ingat tak? Jadi apa maknanya? Bila ada mula dan ada akhir, maknanya apa kak? Dia tidak bersifat qidam, betul? Tidak bersifat baqa, betul tak? Bila sebut tidak bersifat qidam, makna lawan bagi qidam apa? Hadis atau hawadis. Bahasa Melayu, baharu. Baik. Bila sebut tidak bersifat baqa, yakni tidak bersifat kekal dalam bahasa Melayu, maknanya apa? Lawan bagi kekal apa dia? Fana. Yakni bahasa Melayu dia binasa. Tu. Boleh faham tak? Tak faham tak apa, it's okay to ask. And it is not okay not to ask if you don't understand. Bukan saja not okay, KO terus. Saya ulang sekali lagi. Takat ni boleh faham ke? Maksudnya begini, kita kena balik ulang kaji Puan Mariana dan kawan-kawan yang lain, supaya kita ingat balik, refresh balik. Orang mengaji hari-hari pun kadang-kadang dia tak ingat.
Jadi memang kita kena extra effort lah. Sebab ilmu ni ilmu yang wajib kita belajar, supaya kita menyambung. Contoh wujud, kemudian kidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatuhu lil hawadith. Nanti dia kait. Okey, minta maaf lah kalau saya tanya, kenapa makhluk ni selama-lama takkan jadi Tuhan? Siapa ingat? Akak ingat? Kita makhluk, wujud yang majazi, wujud yang bukan hak sebenar, wujudnya kita ada mula dan ada akhir. Kita tidak bersifat kidam, kita tidak bersifat baqa. Wujudnya kita wujud yang majazi, wujud yang bayangan, wujud bukan hak sebenar. Kiranya kalau orang yang sembah selain daripada Allah, dia kata tu Tuhan, sedangkan kita tahu tu makhluk. Apa makna makhluk? Sesuatu yang dicipta. Bila sesuatu yang dicipta, dia ada mula tak? Dia ada mula, yakni dia hadis ataupun hawadis. Soalan, kenapa makhluk selama-lamanya takkan jadi Tuhan? Sebab apa? Apa dia? Dia bukan pencipta. Satu jawapan. Ya cikgu? Dia akan meninggal. Mati dia. Lagi? Akak ni bukan daripada awal tau. Dia bukan daripada awal. Tak, dia bukan daripada awal. Saya tahu dia bukan daripada awal mengaji. Dia bukan daripada mula. Dia datang dah tengah-tengah. Tapi saya selalu ulang benda tu. Itu penting bila kita ulang, walaupun dia bukan datang awal, tapi dia tulis. Tak apa, cikgu dia tengok buku, habis nak tengok apa? Tengok kat langit. Memang mungkin ada jawapannya. Maksud kata masa kita ngaji ni, kita kena ingat. Sebab apa? Bila Dajjal mai, kita tahu dia bukan Tuhan. Kita bukan dabik dada kata kita boleh lawan dia. Tak. Bukan. Tapi paling kurang sebab kerana berkat kita mengaji ilmu tauhid, kita tahu dia bukan Tuhan. Dia bertempat, dia beranggota, dia berjisim, dia ada mata, buta sebelah mata, bengkak mata sebelah mata, tangan sebelahnya panjang daripada belah satu lagi, rambutnya panjang, keras macam akar kayu, keluar ular daripada kepala dia. Itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk. Nampak? Jadi bila dia mengaku Tuhan, paling tidak kita bukan nak berhadapan dengan dia, paling tidak kita tahu dia bukan Tuhan dengan berkat kita mengaji ilmu tauhid. Koklah kita tak jumpa, tak minta pun jumpa lah. Tak minta pun jumpa. Tapi penting tak kita mengaji ni, tak tahulah anak ke cucu ke cicit kita kalau terpaksa berhadapan, macam mana nak mempertahankan iman. Itu antara fitnah yang terbesar yang pernah wujud di muka bumi Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi apa jawapan tadi? Betul. Tolong tulis. Apa dia? Kenapa makhluk tidak ataupun selama-lamanya tidak akan jadi Tuhan? Kerana tak boleh mengumpulkan dua sifat ini sekaligus, iaitu kidam dan baqa. Dia tak boleh kumpul dua-dua sekaligus, serentak. Dia sama ada apa dia? Sama ada mula ada akhir, betul tak? Ataupun ada mula tak ada akhir. Macam 10 perkara yang Allah kekalkan. Siapa ingat? Nombor 1, syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi rasul, jasad para syuhada dan tulang ajbuz zanab. 10 perkara. Ada dalam kitab disebut bidadari 11, tapi sebahagian besar ulama masukkan bidadari itu dalam syurga, yang ni isi syurga yang kekal. Jadi 10 lah, senang nak faham. 10 perkara yang Allah kekalkan. Tapi ada mula tak? Tadi cikgu saya tanya, azali itu apa? Tak ada mula, betul. Dia tak ada mula tapi ada akhir. Catat di situ. Ada tak perkara yang ada mula tak ada ada mula tak ada akhir? Azali. Azali itu tak ada mula, tapi dia ada akhir. Bila ni ada akhir dia? Penciptaan makhluk yang pertama. Apa dia?
penciptaan makhluk yang pertama. Azali itu sendiri dia ada akhir. Bila gak penciptaan makhluk yang pertama? Sebahagian besar ulama mengatakan adalah nur baginda Nabi Muhammad SAW. Satu pendapat yang mengatakan kalam, yakni pena yang menulis takdir itu hak pertama makhluk yang Allah cipta. Ringkas nak faham, azali itu tak ada mula, tapi ada akhir. Akhir itu apa yang dinamakan akhir bagi azali itu? Ia dinamakan waktu imkan. Apa dia waktu imkan? Waktu penciptaan makhluk yang pertama. Kau tak faham? Boleh saya ulang kat mana yang tak faham. Sila, jangan malu, jangan segan. Kat mana yang tak faham atau mungkin baru pernah dengar. Hak mana saya boleh fokus kat situ. Boleh, no problem, tanya je. Akak, acik boleh faham? Boleh kot. Saya ingat acik semua pernah dengar ni semua daripada dulu-dulu. Ni kira refresh lah. Kata kita ulang kaji. Dulu tu tok guru lama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para asatizah kita semua mengajar benda yang sama. Bila sama alirannya, Kak Su, ahli sunnah wal jamaah semua sama, dia tak ada lari. Dia bukan tak ada lari gunung dikejar tu, tak. Makna kata tak lari, dia tak menyimpang. Dia perjalanan dia sama saja. Satu perjalanan, one path, satu saja. Kalau yang ke laut sangat kan, merewang sana sini gini-gini, dia tak ikut perjalanan yang lurus. Itu dia. Takat ni faham tak? Senang cerita, kita punya perbahasan ni, ya, perbahasan kita ini berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah. Mula-mula soalan yang saya tanya tadi tentang wajib apa ni? Wajib pada akal, betul tak? Perlu diulang dan diulang supaya melekat di minda kita. Sebab bila ditanya, boleh tak Allah Ta'ala ciptakan sekutunya isteri dan anak? Kita jawab, mustahil pada akal. Allah tak cipta sesuatu yang mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Kena faham. Iaitu akal kita tak boleh terima akan adanya anak, adanya isteri, adanya sekutu, ada sekian-sekian yang mustahil pada zatnya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dalam bab ni namanya iradah, yakni berkehendak. Jadi mustahil Allah berkehendak seumpama, sebab Allahnya sifatnya apa dia? Allah bersifat dengan sifat ketuhanan, yakni yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan maha suci Tuhan itu daripada sebarang sifat kekurangan. Tak apa ibu-ibu, kita ulang-ulang insya-Allah. Kita sambung balik tu sebab iradah kita tadi, kata Kak Su, kita tak baca yang dia punya dalil nakli lagi. Kemudian tadi kata Kak Mardiana ada ayat daripada surah Al-Qasas ayat 77 kan, yang perlu saya terangkan. Tak apa, kita baca dulu hak dalam kitab kita. Dalil nakalnya ialah, bila sebut dalil nakal tu apa makna? Apa dia? Wahyu. Yakni apa dia? Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey? Jadi, ada tak saya beritahu dalam kuliah yang lepas kenapa didahulukan dalil akli daripada dalil nakli? Ada tak? Kalau boleh Puan Mardiana cek, ataupun kawan-kawan yang lain, kakak-kakak boleh tolong cek, ada tak saya beritahu kenapa ulama bila tulis dalam kitab mereka dia dahulukan dalil akli dulu baru dalil nakli? Ada ke tidak? Kalau tak ada, saya kena beritahu. Ada. Ada ya. Ada, tolong beritahu supaya kita kongsikan juga kepada hak yang tak hadir hari itu. Ada siapa? Akak mungkin ada tulis, kenapa ulama dia dalam penulisan kitab kan ditulis dalil aklinya adalah, perasan tak? Kemudian barunya, sedangkan kita pun tahu sumber perlembagaan, sumber agama ni nombor satu Al-Quran dan Hadis. Kontradik ke tak? Nampak macam kontradik. Pasal apa didahulukan akli tu? Ada tak saya beritahu? Tak ada. Tak ada. Okey.
Sebab dia begini. Kalau tak ada, siap-siap ngapain lah tulis. Okey. Sebab dia begini Sebab dia nombor satu Sebab nombor satu, kerana apabila nak berhujah dengan orang yang non-Muslim, non-believers, orang yang tak percaya kepada agama, tak percaya kepada Tuhan, kita nak bagi tahu dekat dia, qala Allah Taala tahu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, jangan tak tahu. Memang dia tak tahulah. Kan? Memang dia tak pegang punya, cakap dengan dia. Tapi kalau kita kata Tuhan ni kalau ada dua, gaduh, perang. Jangankan tiga. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang Nasrani, orang Kristian kata, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Tuhan, yakni Allah itu Tuhan yang ketiga daripada tiga. Ada Tuhan Mother, ada Son, ada Father. Agaklah. Allah Ta'ala sebut kafir dah mereka ni, kerana mengatakan sedemikian. Dalam asbabun nuzul disebutkan hampir sahaja Allah Ta'ala nak mentelangkupkan bumi ni bila ada orang cakap macam tu kat su. Nak hancur dah. Tapi itulah sebab kita pun sedia maklum, Nabi akhir zaman pun belum muncul lagi, kita pun tak ada lagi. Masya Allah. Murkanya Allah, nak bagi tahu Allah murka sangat. Dia kata tiga tu. Tu. So, jangankan tiga, jangankan setengah agama sampai berjuta-juta Tuhan dia. Tu. Dua pun telangkup dunia ni. Ada tak dalil dia? Kita belajar tak dalam bab wahdaniyah dulu? Lauka, tengok dalam wahdaniyah, laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya apa dia? Ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan juga di bumi. Ayat ni juga akan menjadi sebab yang kedua. Di langit dan di bumi, nescaya rosak binasalah kedua-duanya. Nampak? Jadi kak, kita nak bagi tahu kalau Allah Ta'ala memang dia tak terima punya. Tapi kalau kita sebut, kalau ada dua lah, contoh dalam satu negara ada satu raja atau satu Perdana Menteri ataupun satu presiden, satu. Tapi kalau ada dua, sekian nak maklumkan, habis cerita, hancur lah. Itu nama negara. Kalau alam buana ni, alam semesta ni, habis. Nampak tak? Jangankan tiga, dua pun dah hancur. Baik, selesai. Nampak tak penggunaan dalil akli? Tetapi dalam Al-Quran ada sebut tak? Ada, cuma kita tak sebut je. Bagi akal dia berfungsi dulu. Kan? Bagi dia, orang kata, menyambung sel-sel otak dia tu, bagi nyambung. Kalau ada dua, hancurlah dunia ni. Baik, itu nampak sebab yang pertama, kalau kita berhujah ataupun berdebat ataupun berdakwah dengan mereka yang tak percaya kepada agama, non-believers, non-Muslim, kita guna hujah akli. Sebab itu di dalam kitab-kitab didahulukan hujah akli. Bukan dia tu lebih dia ikut hadis, tak. Tapi pasal apa? Ni sebab yang tadi tu, nombor satu tadi. Yes, berdakwah ke, berdebat ke, berhujah ke, kita guna akal dulu. Nombor dua tulis, kerana ni sebab ni didahulukan hujah akli ni. Kerana hujah tulis, kerana hujah Al-Quran dan hadis perlu panduan ulama di dalam memahaminya. Saya ulang sekali lagi, buat catatan ni penting. Kan saya tanya Kang, bulan-bulan lain-lain kata tak ada pula. Bukan bulan lain dah, nak masuk tahun depan dah. Tahun depan dah Muharram dah tu. Apa sebab dia? Kerana dalil nakli atau maknanya Al-Quran dan hadis perlu pada huraian ulama untuk memahaminya. Yes, mesti kita kena. Sebagai contoh, kan tadi ayat yang kita baca, lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Maksud ayat ni kan,
sekiranya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah di langit dan di bumi. Kalau kita tak mengaji, Allah Ta'ala itu sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith. Kalau kita tak mengaji, Allah Ta'ala itu qiyamuhu bin nafsih. Boleh tak tersalah faham maksud di itu dengan makna tempat? Awak di mana lah ni? Dewan Asy-Syafi'i, Masjid USJ 1 Al-Irsyad. Di mana? Di Dewan. Bila sebut di apa dengan makna tempat. Tetapi sebab kita mengaji ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, ya, dalam pengajian sifat 20 ni, Allah sifat dia tak sama dengan makhluk, betul tak? Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada segala sesuatu, betul tak? Jadi maksud di sini bukan tempat, tetapi penguasaan Allah di langit, penguasaan Allah di bumi. Boleh faham? Di dengan makna penguasaan. Bukannya Allah tu bertempat. Penting tak pemahaman ni? Pasal bila kita faham sendiri, boleh celaru tak? Boleh celaru. Kita kalau masak tak jadi, sampai mereka buat page, masak tak jadi apa hari ni, mereka boleh buat. Dia ada dua, masak apa jadi hari ni, satu lagi masak apa tak jadi hari ni. Macam terlingkup lah masak, tak tahu apa. Tetapi kalau bab akidah ni macam mana? Boleh tak? Tak boleh. Ini bukan benda main. Ini bukan benda main. Boleh faham? Tadi boleh fahamnya kenapa? Kalau ditanya sekali lagi, kenapa dalam kitab-kitab didahulukan dalil akli berbanding dalil nakli? Apa jawapan dia? Nombor satu? Yes, sebab kita guna akal dulu. Dia tak boleh nak, dia sendiri dia nak goreng pun tak boleh. Sebab saya pernah bila berhadapan dengan orientalis tu, dia cakap Tuhan ni kalau ada banyak, bagus, dia kata. Saya kata tak bagus. Sebab kalau ada banyak, berperang, berantam, bergaduh. Oh, tapi kalau konsensus, dia kata, kalau sepakat, cuba tengok kitab kita. Tengok kat Wahdaniyah, tengok kat Wahdaniyah, muka surat 14, buku kecil, buku besar, buku surat berapa? Pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-7, buku besar, muka surat berapa? Tapi buku kecil, muka surat 14 kakak. 10. Muka surat 10, buku besar, tengok perenggan yang kedua, cuba tengok. Kalaulah pula mereka sepakat, bermakna mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya. Ni kait dengan iradah nanti. Tidak berkehendak dengan sepenuhnya. Kalau dia berkongsi power, dia berkongsi sifat. Ada satu lagi Tuhan, kena sepakat pula. Tidak. Bermakna mereka tidak berkuasa membuat sesuatu dengan sendirinya, sedang yang tidak berkuasa itu bukan Tuhan. Sebab itu pastilah Tuhan yang mendirikan alam ini Maha Esa. Kerana perdiriannya juga teratur dan rapi. USJ 1 begini, ya, California macam tu, Afrika macam tu, Amazon macam tu, Siberia macam tu. Hai, cantik Allah Ta'ala cipta. Tak sama. Mereka kata kalau perungih sangat, panas baran sangat, pergi duduk kat kutub utara lama sikit, kutub selatan. Boleh cubalah. Pergi macam mana? Sejuk petak, benam kan, mati terus. Tapi orang Melayu kita pakai keplekat je pergi sana. Orang Eskimo pun tengok pelik. Gitu. Hebat. Apa dia? Lain dia nak pergi tu kutub utara tu. Gitu. Baik. Kembali. Jadi faham tak? Jadi bila dia kata tadi apa? Kalau konsensus, jadi kita kata kalau konsensus pun makna tak bagus, tak berkuasa dengan kuasa mutlak. Sebab apa? Kena ada persetujuan bersama baru jadi nak buat sesuatu. Boleh kira kan macam tu Tuhan? Tak boleh kira. Pasal tu bila kita mengaji sifat 20 ni, makin kita mengaji, makin kita faham, makin kita reti, makin kita kenal Tuhan kita. Makin kita kenal. Sebab tu depa duk kata mengaji ni apa benda rekayasa begini begitu. Depa tak nak bagi kita kenal. Bila kita kenal Tuhan kita, dia nak goreng kita tak boleh. Dia nak ramu kita, dia nak pusing kita.
tak boleh. InsyaAllah lah, insyaAllah. Pasal apa? Pasal dia kata steadfast tu, ya, kita dah memang dah sabit, ya, ini tetap, ya, putus, tak berganjak lagi. Sebab itu makin kita mengaji, makin kita kenal, makin kita reti, makin kita tahu di situ. Sebab tu kalau ditanya lagi, sebab yang kedua, kenapa dalil akli didahulukan berbanding dalil nakli dalam contohnya penulisan kitab tu? Kerana apa sebab kedua? Dalil nakli memerlukan huraian ulama supaya dapat maksud. Ya, betul. Kan tadi ayat yang kita baca tadi tu, kalau tak faham maksud sebenar, di mana? Oh, dia ada kat langit kot. Oh, di mana? Dia ada kat bumi kot. Celaru. Kat situ dah celaru dah. Padahal pasal dia tak faham. Okey, perlu kita nak jelaskan. Suka saya nak beritahu, ya, memang ayat Al-Quran ni dia ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni jelas, terang, lagi nyata. Contoh ayat yang kita selalu baca, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah tu tidak ada serupa sebanding dengannya. Lagi ayat yang berbunyi, laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala. Dialah Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia Allah Ta'ala, yang tu hak jelas. Bila ayat yang mutasyabihat ni, contoh Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah Ta'ala istiwa pada arasnya yang agung. Jadi makna sama-sama, makna mutasyabihat itu sama-sama, bukan ayat Quran tu sama-sama. Sebab tu ada setengah orang kata, ada tak dalil yang tak confirm, tak tak pasti? Subhanallah. Yang tak pasti tu, dulu masa Tok Guru saya, Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Muhammad Suhaimi kata, maksud ayat mutasyabihat itu, yang sama-sama tu kita, bukan ayat tu. Kita yang sama-sama, pasal kita kena rujuk pada alim ulama nak tahu maksud sebenarnya. Oh, dia kata, bila dia kata ada tak? Oh, dia kata ayat ni gini. Anak murid kau pun pening, anak murid kau pun pening. Nampak? Jangan macam tu. Kita ni kena jelas, terang bagi terang. Yang sama-sama tu kita. Ayat tu dah begitu. Yang sama-sama tu kita kena tanya mereka, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang benar-benar mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui. So kita tanya kepada orang yang benar-benar tahu. Bila Tuan Guru kami ketika kami mengaji kitab dengan beliau di Pondok Sungai Dedap Mak Syatiri dulu, beliau kata, ya, yang dinamakan mutasyabihat tu, ya, kita yang samar-samar. So kita kena tanya. Sebab tu bila kita di dalam, alhamdulillah, sedikit sebanyak dalam penyampaian ilmu, medan ilmu ni, kita tengok kalau dia sendiri tak faham takrif tu payah. Sebenarnya kita kena rujuk kepada alim ulama kita. Ayat ni sebenarnya maksudnya begini, daripada tafsir-tafsir yang muktabar, sekian maknanya begini. Ada orang dia suka sampai yang khilaf, kan, yang pendapat yang terpencil, yang kecil ataupun yang lemah. Hak yang muktamad, yang pendapat yang diterima pakai ataupun yang secara jumhur, dia tak mau bagi pada masyarakat. Dia nak terang hak khilaf, hak bawah-bawah ni je. Tu. Ini tidak amanah pada ilmu. Dia kata kita tak amanah pada ilmu, tapi dia, adakah dia amanah pada ilmu? Kita kena terang betul-betul. Hak ni muktamadnya, ni ada pendapat sekian-sekian, tapi dia terang hak pendapat sekian-sekian, hak bawah tu, hak yang atas tu penerangan ulama panjang lebar yang jumhur ulama sebutkan, dia tak mau sebut. Apa maknanya di sini? Siapa yang tidak amanah pada ilmu, siapa yang khianat di dalam penyampaian dalam ilmu, di sini berhati-hati ya ibu-ibu, ni zaman sekarang. Kembali. Jadi tadi apa kita sebut tadi? Bila timbul ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ulama salafuna salih mengatakan ayat ini maknanya serah bulat-bulat pada Allah. Tafwid, serah bulat-bulat pada Allah. Dalam masa yang sama
tidak menyamakan Allah dengan makhluk sama sekali. Serah bulat-bulat, maknanya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi mereka dalam masa yang sama tidak menyamakan Allah Ta'ala. Contohnya duduk ke, turun ke, tak ada. Serah bulat-bulat in the sense that the true meaning of it, only Allah knows. Sebab tu kata wallahu alam. Cuma bila timbul lepas 300 tahun selepas zaman salafun salih, berlaku banyak kecelaruan yang berlaku, aliran-aliran yang bertentangan daripada ahli sunnah wal jamaah, bahkan ada yang membawa kepada kekufuran, maka ulama khalaf telah menetapkan satu garis panduan, ayat-ayat mutasyabihat ini perlu ditakwilkan, perlu ditakwilkan, dialih makna kepada makna yang selayaknya bagi Allah Ta'ala. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa pada arasnya yang agung, bermakna istawa bermakna istaula, yakni menguasai arasy. Bila kita mengaji sifat 20, baru kita menyambung. Kalau duduk tu sifat makhluk. 4 soalan yang tak selayaknya, haram ditanya untuk Allah. Kaifa, aina, kam, mata. Ataupun kaifa ni bagaimana, aina ni di mana, kam berapa, mata bila. 4 soalan ni tak selayaknya ditanya untuk Allah. Termasuk duduk ni atau turun naik ni termasuk dalam kategori kaifa. Ataupun di mana Allah, aina di mana. Haram ditanya untuk Allah Ta'ala. Kaifa, duduk ke, berdiri ke, turun ke, naik ke, haram ditanya untuk Allah. Kerana 4 soalan ini tak selayaknya ditanya untuk Allah. Pasal tu kita mengaji. Ni dalam bab apa ni kak? Mukhalafatuhu lil hawadith. Kita dah hafal dah ni. Allah wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Dah hafal daripada kecil. Tapi makna dia, bila kita faham mukhalafatuhu lil hawadith, Allah Ta'ala bersalahan dengan segala sesuatu yang baharu. Apa makna baharu? Ada mula. Ada mula dicipta tak? Dicipta. Itu makhluk. Okey. Bila masuk bersalahan, makna tak sama. Tak sama pada apa? Zat, sifat, perbuatan. Betul tak? Tak sama pada apa? Pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-mathil ataupun mithil, semisal ataupun sebanding. Apa makna semisal ataupun sebanding? Sama 100%. Tak sama. Mukhalafatuhu lil hawadith, 100% tak sama. Apa lagi? Tak sama dengan Allah Ta'ala itu dalam banyak persamaan. An-nadhir, persamaan yang banyak. Mukhalafatuhu lil hawadith, an-nadhir, persamaan yang banyak peratus. Katalah 70 ke 98% sama dengan Allah. Ada tak? Tak ada. Tak sama dengan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama walau 1%, Kak Mariana. Walau 1%, tak sama. Walau walau 1% sama dengan Allah, iya tak? Tak. Walau 1% sama pun tak ada. Sebab tu disebutkan mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dari segi al-mathil, asy-syabih, an-nadhir. Tak sama pada zat, tak sama pada sifat, tak sama pada perbuatan. Khalas. Jadi mana yang kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tu duduk pada arasy? Arasy ni makhluk Allah yang paling besar. Bila kita belajar qiyamuhu bi nafsihi, Allah berdiri dengan sendiri. Bukan berdiri makna berdiri, berdiri dengan sendiri maknanya Allah tak bergantung pada segala sesuatu. Segala sesuatu semuanya bergantung pada Allah. Dah kita mengaji qiyamuhu bi nafsihi, dah pasal apa Allah Ta'ala nak kena duduk kat arasy? Menyambung tak? Faham tak? Pasal tu kita kena ada asas. Bila dia cuba nak goreng kita, nak ramu kita, nak rojak kepala kita, insya-Allah
insya-Allah dengan izin Allah tak mampu depa buat. Pasal apa? Kita mengaji sifat 20 tu saja. Pasal tu mereka tak bagi kita mengaji sifat 20. Pasal tu sekarang mereka pun tak ada modal lagi nak goreng kita. Mana ada disebut lagi? Pasal ulama-ulama kita duk terang. Macam kawan kita ni Ibnu Kamaruddin duk buat video. Sebar. Bagus. Pasal apa? Orang tahu. Ubat kepada bodoh adalah mengaji. Tu saja. Dia ke makan ubat doktor, ubat bodoh-bodoh. Tu ubat lain. Tu ubat sakit. Tapi cikgu, ubat penyakit ni, banyak-banyak penyakit, dia ada dua penyakit. Satu paling berat, satu paling teruk. Siapa ingat? Hak banyak-banyak penyakit kan? Dia ada penyakit paling berat kategori dia. Satu lagi penyakit paling teruk kategori dia. Ada? Tahu? Ingat? Malas. Masya Allah. Lagi? Dan apa? Tak nak ambil tahu. Dia ignorant lah. Ignorant full orang kata. Dah ignorant tambah full lagi. Kalau dia marah kata bloody full pula dia kata di rumah. Kalau marah. Tak apa, tu cerita lain. Tapi sebenarnya saya dah jawapan tu dah ada tu. Saya dah cakap tu bukan kosong je. Bloody full ke ignorant full tu semua tu jawapan tu sebenarnya. Tu jawapan tu. Ingat saya saja cakap ke? Ini bukan cursing It is not cursing I am telling you the answer of the question. What is the question? Penyakit yang paling berat, penyakit yang paling teruk. Penyakit yang paling berat, ni tulis penyakit yang paling berat ditanggung oleh manusia adalah penyakit gila. Penyakit gila. Makna hilang akal. Kenapa paling berat? Satu-satunya penyakit yang bila kena pada seseorang tu, wajib tak dia semayang? Tak ada. Dia kena AIDS ke, dia kena kanser ke, dia kena apa benda hepatitis ke apa hala, covid mana hala kan, dia kena semua penyakit tu, dia wajib tak lagi semayang? Wajib. Tapi kalau penyakit gila dia kena, tak wajib. Kalau suruh juga dia semayang, kita yang gila. Gitu. Dia gila. Pasal apa kita suruh dia semayang? Satu penyakit paling berat ditanggung. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat mengenai mukallaf. Juga ayat mengenai sesuatu yang tak dapat ditanggung. Allah Ta'ala lebih maha mengetahui. Yang mana kalau dia gila dah tak wajib dia sembahyang sama sekali. Baik, tak usah suruh lah, tak sepi suruh lah. Nanti mau dia marah kata, hey, hang tak mengaji ke? Orang gila tak mukallaf tau. Kena kita sebiji. Pasal sebelum dia kena gila tu dia ngaji lah. Mujur kalau dia tak mengaji entah tak tahu. Kan? Pi paksa dia semayang. Memang kena. Jadi orang gila penyakit paling berat ditanggung oleh manusia. Penyakit yang paling teruk, kebodohan dalam agama. Tu. Sebab sebut jahil ni kadang orang tak nak berapa sangat. Jahil biasa, aku pun jahil je. Tapi kita kata bodoh, hang ni tak baik kata lagu tu. Dak kata bodoh dalam agama, tak reti apa setara, tak reti. Kena apa ubat dia? Mengaji, belajar, baru kita reti. Nampak tak? Tu. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita dah faham kenapa didahulukan dalil akli berbanding dalil nakli. Bukan kerana kedudukannya kak, tetapi sebab bila kita berinteraksi dengan non-believers, non-Muslim, ataupun orang Islam yang tak percaya. Ada je ni orang Islam tak percaya kan? Memang dia tak pegang Quran hadis. Kita bagi tahu kat dia, kalau Tuhan tu tak ada. Sebab akan ada tak non-believers yang atheist lah kan? Atheist kan? Kalau Tuhan tu tak ada, macam mana alam ni ada? Ada lah. Apa benda hang sembang ni ada.
Kan? Tak kenalah. Pasal setiap sesuatu dia pasti ada beginning, betul tak? Ke hang tiba-tiba ada dia. Tahu-tahu hang jadi macam ni. Ada tangan, ada kaki. Katak berudu pun dia ada jadi daripada berudu kah? Hari hang tiba-tiba jadi, tahu-tahu ada tangan, ada kaki, tak ada. Jadi begitulah. Ya. Jadi kita tengok dalam kitab kita muka surat 16, dalil nakal ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu yang menjadikan apa yang dikehendakinya dan dia yang memilih, yakni menentukannya, yakni Allah Taala. Ni dalil mengenai Allah Taala itu ya yang mengkehendaki dan dia yang memilih. Jadi kita kan tak tahu apa yang Allah Taala nak bagi kepada kita. Sebab tu justru kita berdoa selalu pada Allah pagi dan petang. Apa doa ataupun zikir yang selalu kita bagi tahu ingatkan, iaitu zikir Ya Latif. Ya, apa makna Ya Latif, ingat tak ibu-ibu? Wahai Allah yang maha halus, wahai Allah yang maha lembut. Kita baca 129 kali pagi, 129 kali malam. Kalau paling malas lah. Kalau rajin, tiap kali pas semayang kita baca Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif 129 kali. Mudah-mudahan apa dia? Allah yang maha latif. Mudah-mudahan. Sebab kita tak tahu nak jadi apa. Tapi pasal kita tak tahu, kita boleh berdoa dan juga berikhtiar, berusaha. Yang macam tadi Kak Mardiana kata tentang ayat surah Al-Qasas. Ayat tu berbunyi, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi apa maknanya? Boleh buat catatan bahasa Melayu dia, tulis terjemahan makna dulu boleh. Dan tuntutlah, ayat dia Al-Qasas 77, dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu, dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada Allah. Minta maaf. Dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah. Saya ulang kepada kamu oleh Allah. Saya ulang daripada mula. Dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah. Apa ya? Untuk negeri akhirat. Itu yang ayat tu, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, kan? Dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah untuk negeri akhirat. Sambung ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apa maknanya? Tulis, dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Dalam kitab tu tak ada kaya, pasal tu saya suruh tulis. Saya ulang sekali lagi, dan tuntutlah pada apa yang didatangkan kepada kamu oleh Allah untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa habuan kamu di dunia. Kalau kita kalau pepatah Melayu kata bulat datang menggolek, pipih datang melayang. Hakikatnya semua Allah dah tentu dah. Ini kita kena pegang. Memang kita tak tahu. Hakikatnya memang dah Allah tentukan. Cuma Allah suruh dalam Quran, Allah suruh kita usaha. Tetapi usaha kita hakikat memberi bekas tak? Tidak. Pasal ni aku buat ni, aku jadi kaya ni, agak-agak lah bos. Sampai duduk atas Lamborghini. Orang Lamborghini tu untuk duduk ke untuk berdiri atas tu? Berdiri atas tu ke? Kereta lah, kereta ke apa ke. Kita sampai nak duduk ke atas tu ke? Itu ke tujuan dia dicipta? Bukan itu tujuan dia. Pasal ni aku hebat lah. Pasal aku terror. Dia tak ada sangkut paut dengan Allah Ta'ala ke? Kalau terror tapi harta tu haram pun kira macam mana? Habis. Boleh faham tak? Jadi dia kata usaha dia, pasal tu dia hebat. Kita orang mengaji kata apa dia? Usaha pada hakikatnya tak memberi bekas.
Begitu juga dengan doa. Tetapi Allah perintah tak untuk kita berusaha? Allah perintah tak untuk kita berdoa? Allah perintah. Habis itu macam mana kalau tak memberi bekas? Allah perintah untuk doa, Allah perintah untuk usaha, doa. Hakikatnya Allah yang menentukan segala-galanya. Ini penting. Sebab dalam bab iradah ni, Kak Marjana, tak memadai ni 1-2 kelas ni. Tak memadai. Takat baca saja. Kalau orang tak faham, usaha aku bagi bekas, doa aku beri bekas. Sedangkan yang memberi bekas, yang memberi kesan, yang mengadakan, yang meniadakan siapa? Allah, dengan kudrah dan iradahnya. Habis itu tak payah usaha. Jangan kata begitu. Kan Allah Ta'ala suruh kan, Al-Qasas 377 ni, Allah suruh sebagai apa? Perintah Allah. Sebagai apa? Sunnatullah. Secara adatnya, nak dapatkan sesuatu, kita usaha. Tetapi hakikatnya, Allah yang memberi. Ada orang nak faham macam ni, kita kena tengok satu kisah. Kisah Imam Malik dengan kisah Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata, nak usaha ni kena, nak dapat rezeki ni kena ikhtiar lah. Imam Malik kata tak perlu ikhtiar pun tak apa. Jadi beginilah, saya nak buktikan, kata Imam Syafi'i, ya, betul kisah ni, betul usaha ni, maka saya pi buat satu kerja, dan kerja tu selesai, beliau dapat upah. Bila selesai beliau dapat upah, kemudian beliau membeli buah-buahan untuk dijamu kepada gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, nah tuan guru, ni sebagai contoh saja, kita tak salah buat macam tu, kan? Mana ambil kisah ni ibrah pengajaran. Dia kata, nah tuan guru, ini usaha saya tadi, ikhtiar saya tadi bekerja dapat hasil. Kata Imam Malik, inilah betul hujah saya. Saya tak buat apa-apa, tunggu dekat rumah saja, buah sampai mari kat rumah. Habis. Pula, faham begitu. Sudah ditetapkan, cuma kita tak tahu. Justru kita secara sunnatullah, berdasarkan ayat 77 ni, ya, kita diperintah untuk berusaha. Kita juga diperintah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku, yakni Allah, perkenankan. Namun hakikatnya memberi bekas ataupun tidak? Tidak. Yang memberi bekas kesan, yang mengkehendaki, yang berkuasa hanyalah Allah. But akan tetapi jangan kita berhenti usaha, berhenti doa, sebab perintah daripada Allah. Sunnatullah tu begitu, supaya bila kita junjung titah perintah Allah, makin dekat tak kita dengan Allah. Pengharapan kita hanya pada Allah, tak semata-mata hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dalam bab hayat nanti kita akan belajar. Dan bertawakallah, serah diri bulat-bulatlah pada Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Usaha kena dah, adat dia begitu. Doa ke? Ya, mesti. Kita jangan tinggal. Tapi memberi bekas ataupun tidak, pada hakikatnya tidak. Justru kenapa kita usaha dan berdoa? Allah perintah, Allah suruh, junjung titah perintah Allah. Bila kita junjung titah perintah Allah, dapat kedekatan tak dengan Allah? Dapat redha tak daripada Allah? Dan ia juga bertepatan dengan takdir yang telah Allah Ta'ala tentukan. Usaha dan ikhtiar kita juga termasuk dalam qada dan juga qadar Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita faham. Sebab ni kita kena reti. Sebab tu dalam bab iradah ni, dia memang agak rumit sedikit kalau kita tidak faham asas dia yang sebenar. Nanti kalau dia tak faham dan dia tak mengaji lagi teruk, dia akan kata, pasal aku buatlah dia jadi, pasal aku ikut ni lah dia jadi, meletup-letup sel aku, saham aku melonjak-lonjak, harta aku bertambah-tambah, pasal ni lah aku punya IQ bertambah-tambah ni, keputusan aku straight A dan sebagainya. Dia duk nisbah pada dia, nisbah pada doanya. Hakikat telah Allah tentu, namun doa dan juga ikhtiar adalah jalan untuk kita
junjung titah perintah Allah, nak dekatkan diri kepada Allah, yang mana ia termasuk dalam takdir Allah Ta'ala. Jadi sebab tu ulama kata, saya bagi contoh nak faham kenapa kita baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Kata ulama, mafhum dia Allah Ta'ala tak nak siksa kita dekat kubur, dia beri kita taufik untuk baca Al-Mulk tiap-tiap malam. Dia faham? Contoh nak bagi faham lah. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan kita mati hari Jumaat, no? InsyaAllah, mudah-mudahan kita mati tak kena siksa kubur lah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan itu tetaplah Allah bersifat iradah, iaitu berkehendak, dan mustahil sifat karahah, ertinya terpaksa ataupun digagahi. 27/6. Ibu-ibu, saya sebutkan tadi, walaupun kita dah habis ni, nak masuk ilmu tak memadai kalau kita tak faham lagi. Paling-paling tidak tadi saya sebutkan, kita faham hak mana beri bekas, hak mana tak beri bekas. Boleh faham? Allah yang memberi bekas, Allah yang memberi kesan, Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Jadi akan datang soalan. Tak, bukan Imam Malik salah. Imam Syafi'i dia gini, ada kalanya dalam ilmu ni kita nak tahu ada kalanya dengan experience. Kita bukan tak tahu, contoh kita belajar ni, tapi kita tak boleh accept. Bukan Imam Syafi'i pun tak tahu, Imam Syafi'i tahu. The experience itself mengajar, tu kata pengalaman mengajar. Jadi Imam Syafi'i kerja, hasil dapat rezeki. Imam Malik duduk rumah, tak buat apa-apa, rezeki main kat dia. Dua-dua betul. Jadi tak boleh kata ni. Hakikat yang memberi rezeki, hak kita nak kena faham dan beriman. Allah Ta'ala whether dia berusaha, jangan kita tengok dia ni duduk rumah dia, menghabiskan borang, contoh tak buat apa-apa. Hakikat pada rezeki ni Allah Ta'ala beri melalui dia di rumah. Ada orang dia mengata cari rezeki, menjaja begini begitu, itu rezeki dia, cara dia begitu. Ada setengah orang duit datang macam tu je, tak tahu daripada mana, daripada celah-celah mana kan, ada duit. Atas masing-masing kan. Ada orang dia kena tungkuh lumuh, berpeluh, bercemuh habis semua. Tapi nak kata apa, itu jalan dia nak dapat rezeki, dan dia dapat pahala daripada perbuatan dia, usaha dia. Usaha dia tu dapat pahala, doa dia dapat pahala, tak sia-sia semua. Cuma yang memberi rezeki itu Allah. Yang kita harap dan kita minta rezeki yang kita dapat tu adalah halal lagi thayyib. Betul tak? Itu. Jadi bukan kata salah Imam Malik, Imam Syafi'i, tidak, dua-dua betul. Tapi apa? Nak membetulkan persepsi lah. Yang ni Imam Malik kata, ni aku tak buat apa-apa tapi mai tu rezeki. So, fahamlah melalui Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik tak buat apa-apa, tahu dapat juadah buah-buahan tersebut. Begitulah. Ya. Jadi kita ni bila kita faham benda ni, kita tak rasa kita yang beri. Saya yang beri duit, saya yang beri upah, saya yang beri gaji. Saya tak. Yang memberi tu Allah, bukannya kamu, bukannya saya. Allah melalui saja. Boleh tak melalui kamu? Boleh saja. Boleh tak melalui kamu? Boleh saja. Boleh tak berdebuk di duit datang di sini? Boleh saja. Tapi melalui kamu, keberkatan tu melalui kamu. Tapi hakikatnya daripada siapa? Allah. Hak ni orang tak beriman, tak percaya cikgu. Dia kata pasal aku. Tak, kalau tak kena mentor ni, mentol lagu contoh kata. Habis cerita. Habis cerita. Tapi kita kan beriman, kita tahu siapa yang beri. Ya, mesti tak dapat, tidak, supaya kita tak bergantung harap pada makhluk. Sebab tu disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey, kita habis kat situ. Habis tak habis kat mana Kak Su, ni kira ni surface lagi lah. Pasal dia ada perbahasan takluk dan sebagainya, ada perbahasan lain
Saya ingat untuk kelas kita ni belum sesuai lagi dibahas. Pasal ada yang baru mai, ada yang tak ingat, ada yang tak tulis, ada kitab pun tak ada. Nak kata apa? Tapi tak apa, mai hadir ni okey dah, pada saya okey dah. Jangan tak hadir pula. Cemuh lah kelas ni. Tak mau main lagi. Jangan macam tu. Pasal kita dah masuk ilmun, hayat, samak, basar, sampai kalam, nanti masuk yang lain pula, sifat wajib bagi para Nabi Rasul, benda-benda lain yang kita nak mengaji. Ngaji ni tak berhenti. Jadi kita gunakan sedaya upaya kita, masa yang ada untuk kita menuntut ilmu agama Allah Ta'ala. Moga-moga Allah beri kefahaman. Yang memberi kefahaman adalah Allah Ta'ala semata-mata. Saya cuma tukang sampaikan sahaja. Dengan itu kita berakhir kelas kita ni. Mohon maaf salah silap. Dan moga saya ucapkan kepada ibu-ibu khususnya, selamat menyambut hari Aid Adha. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi sesiapa yang, kalau di kalangan kita yang ada menunaikan haji pada tahun ini, tahniah. Dan jangan lupa doakan kami. Dan insya-Allah kita saling mendoakan agar Allah Ta'ala pilih kita insya-Allah untuk menunaikan haji, ya. Insya-Allah dalam masa terdekat, tahun depan insya-Allah biiznillah, ya. Dan saling mendoakan. Jangan lupa, moga-moga Allah Ta'ala matikan kita di dalam husnul khatimah bil khair wal lutf wal afiyah insya-Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.